Allah Ta'ala kata, kepentingan nilaian kamu itu bukanlah pada pandangan mata manusia ataupun daripada sebutan bibir-bibir manusia itu. Sebaliknya, apa yang lebih penting adalah keadaan darjat kamu di sisi Allah. Ini berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak kira sama ada kamu bangsa apa sekalipun, maka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah daripada amalan kamu. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada ketika itu sahabat itu berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana dia adalah bukanlah di kalangan para sahabat yang orang kata yang hebat-hebat, yang dikenali, ya, tokoh-tokoh di kalangan sahabat yang menjadi tokoh. Bahkan kulit dia hitam tuan-tuan, rambut kerinting, ya, nak ceritakan pakaian pun lusuh dan sebagainya. Satu hari dia masuk dalam Masjidin Nabawi dalam keadaan Nabi sedang mengajar. Nabi pun dikhabarkan oleh malaikat Jibril tentang salah seorang ciri-ciri ahli syurga. Nabi sebelum ni tak tahu. Memang sahabat itu selalu datang dalam majlis Nabi, majlis ilmu Nabi, tapi Nabi sebelum ni tak dikhabarkan dia ni ahli syurga. Kemudian bila dia masuk lalu dalam keadaan berwuduk, basah janggutnya dan sebagainya, datang masuk, kemudian Nabi menyatakan kepada para sahabat untuk mengelakkan daripada dia dengar apa yang Nabi ucapkan. Nabi kata, wahai sekalian sahabatku, kalau kamu ingin mencontohi, nak tahu ciri-ciri ahli syurga, perhatikanlah lelaki tadi. Semua sahabat tengok, tak ada siapa pun yang mengenali sahabat itu tadi. Maksudnya kenal nama lah, tapi nak ceritakan tak adalah kenal begitu mendalam, ya. Macam kita lah tuan-tuan ni, minta maaf kata, bukan tuan-tuannya, saya pun sama. Kadang-kadang kita ni sahabat-sahabat teman kita ni datang masjid bersama, duduk semayang tiap-tiap hari, sebelah menyebelah, bagi salam ke kanan nampak wajah kawan kita bagi salam ke kiri, duduk selalu, tapi nama nama tu tak pernah kenal. Rupa tu kenal. Orang tanya yang mana satu, kalau tengok muka kenal lah, dia kata. Nama tu tak apa nak kenal. Duduk sebelah kawan tu kat 10 tahun, bila tengok, lah haji ni ke? Oh, haji ni kenal lama lah, setiap hari duduk sembahyang sekali, ya. Tapi nak katakan biasanya begitulah, ya. Baik, jadi nak ceritakan hadirin dan dirahmati Allah, bila hari kedua pun ucapan yang sama Nabi sebut, hari ketiga pun ucapan yang sama Nabi sebut. Akhirnya seorang sahabat yang muda, masih lagi pemuda, namanya Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, tak boleh jadi ini, ya. Dalam ramai-ramai kelompok kami ini, Nabi tak sebut pun kami ahli syurga, melainkan 10 orang yang Nabi dah sebut jaminan awal yang termasuk daripada orang yang diberikan syurga Allah. Abdullah bin Amru ni nak cek apakah amalan yang menyebabkan lelaki ni Nabi sebut sebagai ahli syurga. Dia pun pergi ke rumah kawan tu, ikut, ya. Nampak tuan-tuan, para sahabat ni semangat dia bila dengar orang yang dicintai oleh Allah, mereka sangat menyanjung seseorang manusia itu, bukan kerana amalan dia, bukan kerana ilmunya, tapi kerana orang itu Allah cintai. Allah sebut apa? Nabi SAW sebut apa dalam hadis? Al-hubbu fillah wal bughdu lillah fillah. Maksudnya antara tingkatan iman yang paling tinggi, kita cintai orang yang Allah cinta, dan kita benci orang yang Allah benci. Maksudnya bila kita benci seseorang bila dia berbuat maksiat, bukan kerana kita memusuhi dia, tapi sebab Allah membenci atas perbuatan kemungkaran dan maksiat dia itu, kita turut membenci sama. Maksudnya kalau orang tu kembali bertaubat, dia kembali buat amalan soleh, Allah cintakan dia, kita pun boleh cinta kembali kepada dia tanpa ada rasa kesusahan nak terima balik dosa-dosa yang dia pernah buat pada kita dahulu, sebagai contoh, ya. Baik, jadi bila balik ke rumah, dia lihat keadaan sahabat itu tadi duduk, dia katalah Abdullah bin Amru, dia melakukan penipuan dalam bab nak dapatkan pahala ni tuan-tuan, dia dibenarkan tipu, tapi tipu ni bukan sunat belaka. Biasa orang kata, tak apa ustaz, tipu sunat. Istilah tipu sunat ni tak ada tuan-tuan. Tipu ni asal hukum dia haram belaka. Yang ada tipu harus, tipu harus ada. Maksudnya tipu yang sebut dalam hadis Nabi SAW, la yahillu likazibin illa fi salath, tidak dihalalkan menipu melainkan 3 perkara. Dalam peperangan boleh tipu, berlawan berhadapan dengan musuh, nak guna
taktikal untuk berhadapan dengan musuh, boleh tipu, tak ada masalah, ya. Ataupun yang kedua, tapi ada orang tanya juga, jenuh juga Ustaz, orang menipu dalam pilihan raya pun peperangan juga tu. Jenuh nak menjawab. Maksudnya kalau tipu, kalau kita di pihak yang benar tak apa. Baik, yang keduanya iaitu disebutkan bahawa li islah zatal bain, untuk kita memperbaiki, menghubungkan di antara dua orang yang bermusuh. Yang ketiga iaitu apabila si suami ataupun si isteri, bukan suami saja boleh menipu. Biasa kan kita duk jajar kata, oh suami boleh tipu isteri, padahal dalam hadis Nabi sebut isteri pun boleh tipu suami, tak ada masalah, dua-dua boleh tipu belaka. Cuma tipu di sini bukan tipu yang orang kata untuk kepentingan masing-masing. Tipu dalam erti kata tipu untuk mendapatkan kasih sayang, tipu untuk memberikan mengelakkan daripada apa ni orang kata persekentaan ataupun benda-benda yang boleh menimbulkan kepada fitnah, ya. Contohnya kalau orang biasanya kalau tuan-tuan baca hadis ni, kalau tuan-tuan baca huraian-huraian, biasanya di kalangan ulama kata bukanlah dihadkan penipuan ini kepada si suami yang berpoligami, tapi boleh juga kepada suami yang kahwin dengan seorang isteri, tapi dibolehkan mengikut keharusan hajat-hajat tertentu sahaja, ya, bukan setiap masa bila ada keperluan hajat. Baik, ini panjang cerita tuan-tuan. Baik, akhirnya bila diduduk bersama dengan si lelaki ini tadi, duduk sepanjang malam, tengok tak bangun malam pun semua, melainkan dia kata bila aku tidur di sebelahnya, bila dia terjaga, dia mengalihkan badan dia bergerak, dia akan menyebut nama Allah. Bila dia alihkan posisi badan dia sedang tidur, dia akan sebut nama Allah. Kemudian dia bangun, semayang macam biasa, itu saja. Sampai Abdullah bin Amr duduk di rumahnya selama 3 hari nak tengok amalan dia itu tadi. Akhirnya sebelum dia nak balik, terima kasihlah kamu bagi saya tumpang sebagai tetamu, tapi saya ni tujuan utama saya datang sebab Nabi SAW sebut kamu ni ahli syurga, jadi saya nak tahu apa amalan kamu. Jadi pemerhatian saya ni tak adalah banyak mana pun amalan kamu, nampak, ya, tak adalah banyak mana pun, ya. Akhirnya lelaki itu kata, dia pun terkejut bila Nabi kata begitu, dan dia menyatakan bahawa aku ni tidak ada amalan yang lain melainkan aku ini adalah merupakan manusia yang tidak pernah menaruh dendam dengan orang lain, aku tidak pernah berkeinginan, ada perasaan nak bermusuhan dengan orang lain, nak menipu orang lain, dan juga lidah aku ini sentiasa berkata benda-benda yang benar. Akhirnya bila Abdullah bin Amr balik tanya kepada Nabi, Nabi menyatakan ahli syurga itu kullu makhmumil qalbi wa saduqul lisan, iaitu setiap orang yang hatinya itu hati yang bersih, hatinya itu keterikatannya dengan Allah, sentiasa selamat daripada keinginan nak berbuat kepada dosa, dan lidahnya itu sentiasa berkata dengan kata-kata yang benar. Sebab itu benda ini hadirin yang dirahmati Allah, bukanlah satu benda yang dengar nampak ringan, tetapi untuk kita amalkan dan praktikkan ialah satu benda yang sukar. Baik,